Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini ataupun dalam sesi tutorial kali ini saya nak ajar anda bagaimana cara untuk milih kaunter. Okey, so pilih kaunter ni secara manual lah. Saya akan ajar anda pilih kaunter ni secara manual. Kemudian saya akan tunjukkan kepada anda ciri-ciri pemilihan kaunter. Nah, ciri-ciri pemilihan kaunter ni adalah sangat penting. Okey, sebab kalau kata kita pilih kaunter tak tepat ataupun tak memenuhi ciri-ciri pemilihan kaunter, mungkin next step iaitu pembelian ataupun menggunakan sebarang teknik akan ada masalah lah dekat belakang. Masalah dia kaunter tu tak naik, kaunter tu turun, tak tahu nak jual kat mana. Kalau naik pun lepas jual mungkin naik lagi. Sebab dia walaupun teknik ni banyak, tapi bagi saya yang paling penting adalah faktor pemilihan kaunter. So insyaAllah untuk video kali ni saya akan kongsikan kepada anda, walaupun cara ni saya dah tunjukkan dah banyak kali dah saya tunjuk dekat channel percuma, tapi dekat sini special lah untuk anda. Saya akan tunjukkan secara lebih detail, okey, terutamanya macam mana nak monitor selepas buat pembelian. Kemudian setiap kaunter anda akan kenali lah, maknanya anda akan faham bila boleh beli, bila boleh jual. Kaunter ni boleh beli ke tak boleh beli, boleh masukkan dalam list ataupun tak. Okey, so macam saya hanya guna manual, okey. Saya tak ada sebarang software ataupun sekarang ni saya ada juga menggunakan J-Stock. Tapi walaupun saya guna J-Stock, saya masih follow kepada manual. Sebab bagi saya J-Stock pun, apa-apa software pun sebenarnya manusia yang cipta. So, better kita faham dulu macam mana kita cari kaunter, kita buat pemilihan tu macam mana, okey. So hari ni saya akan gunakan platform maybe saya guna platform Maybank atau M Plus, tapi refer kepada ChatNexus lah. Memang saya akan refer kepada ChatNexus. Okey. So kalau anda ingin tahu macam mana saya boleh pilih kaunter adalah hanya menggunakan laman web saja, www.bursa Malaysia. Okey, masuk saja laman web Bursa Malaysia. Okey, saya akan tunjukkan kepada anda dia punya step by step. Slowly macam mana nak pilih kaunter tu, itu yang penting. Okey, dia ada dua cara untuk kita tengok market. Sama ada anda boleh letak cursor dekat Islamic market, kemudian klik Syariah Compliance Stock pun boleh, ataupun just turun ke bawah anda tengok ini yang latest last pada bulan 19 hari bulan. Ini close pada 5 petang 19 hari bulan. Kadang-kadang saya kena tunggu close. Sebab tu kadang saya ajak orang pilih kaunter ni hari Sabtu Ahad. Okey, sebab dia dah close. So apa functionnya adalah volume. Okey, volume ini. Okey, so kalau kaunter tak close lagi, so volume tu tak tepat lah. Maknanya belum habis lagi. Volume tu tak sempurna lagi. So bila kaunter dah close, okey lah, volume dah sempurna. Saya ingat nak ajak benda ni sebelah pagi. Tapi kalau pagi nanti dia dah mula volume baru. Okey. So mungkin ada sedikit perbezaan lah. Lagi bagus kita tunggu market close. Ini last update adalah pada 19 Julai 2017, 4.59 petang. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, saya terangkan serba sedikit lah. Di sini juga anda boleh check lah satu persatu ni, saya tak perlu tunjuk. Yang saya tunjuk macam mana kita nak cari counter saja. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia slot buy top active. Sebenarnya kita boleh ambil buy top turnover, top gainers, okey, top loser, top percent, okey, untuk yang untung, banyak yang rugi. So dalam faktor pemilihan kaunter yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah lebih kepada volume. So volume adalah top active. Okey, dia dah susun mengikut susunan yang paling aktif daripada yang paling banyak, iaitu pada hari ini MLab. Okey, ada transaction sebanyak 1.2 juta lah. Kemudian diikuti dengan IWCT 1.1 juta dan seterusnya. Okey, dia berturutan. Kalau anda tengok semakin ke bawah semakin kurang. Okey, saya menekankan faktor pemilihan kaunter ini lebih kepada volume. Nanti saya akan kongsikan kepada anda kenapa. Kenapa? InsyaAllah anda akan dapat tahu jawapannya nanti. Okey. So kita tengok dekat sini ada 41 page. Okey, 41 page ini adalah senarai kaunter yang terdapat, iaitu sehingga hari ini. Okey, yang terdapat sehingga hari ini sebanyak 41 page ini. Lebih kurang ada berapa list dia. Dia termasuk yang warrant, okey, WA, WB, PA dan sebagainya. Kalau kita tengok last page adalah sebanyak 1230 kaunter. Okey. Kita pergi ke topik pemilihan kaunter dulu. Ciri-ciri pemilihan kaunter.
better anda buat nota lah nah. So yang pertama sekali saya pilih kaunter yang kita tengok dekat sini dulu. 1230 kaunter. So kita list. Yang pertama sekali kaunter ni ada 1230. So banyaklah 1230. Saya akan bawakan kepada anda untuk slot kaunter ni daripada 1230 kaunter sehinggalah dapat kurang daripada 20. Kadang-kadang apa yang saya share dekat bulanan punya watchlist tu, counter suggestion, inilah caranya dan anda dapat tengok sendiri macam mana pergerakan counter tu. Tapi yang menarik dekat sini hari ni, untuk video kali ni saya akan kongsikan kepada anda bagaimana nak buat pembelian. Signal bila nak masuk. Walaupun signal tu banyak, saya akan kongsikan serba sedikit signal yang paling penting yang anda boleh guna setiap kaunter. Okey. So total ada 1230 kaunter. Okey. Yang pertama sekali apa yang saya nak pilih ataupun saya nak filter adalah kaunter-kaunter yang syariah. Okey. So ini yang saya selalu bawa kepada, tak kisah saya buat dekat kelas ke dekat mana ke video dan sebagainya. Yang pertama sekali saya akan buang kaunter yang tak syariah dulu. Okey, so daripada 1230 kaunter, kalau kita nak buang yang syariah sahaja, kita nak pilih yang syariah sahaja, anda boleh klik dekat syariah compliant. Okey, kemudian just tekan search. Daripada 41 page, dia hilang 10 page, tinggal 31 page. So 31 page ini kalau anda tengok di page yang terakhir, okey, ada 903 kaunter. Okey, so sekarang daripada 1230 sorry, sekarang ni dah tinggal 903 kaunter. So nampak tak perbezaan? Okey, so masih banyak lah sebenarnya, masih banyak 903 kaunter. So kita pilih lagi. Okey, yang keduanya, apa faktor pemilihan kaunter yang saya buat adalah aktif ataupun volume. Okey, aktif ataupun volume. Okey, maksud aktif dekat sini, saya hanya pilih kaunter-kaunter yang aktif sahaja. Dulu saya kongsikan kepada anda Dulu saya akan pilih kaunter, kalau nak tengok aktif, anda tengok di ruangan volume ini. Okey. Dulu saya tengok based on berapa lot transaction setiap hari. Ada yang saya ambil dulu minimum 10,000 lot. So kalau kita tengok dekat sini secara logiknya, kalau kita tengok yang 10,000 lot, okey, kalau kita tengok di page yang ke-6, 19,000 lot. Okey, kita tengok next page, page yang ke-7. Okey, maknanya 10,000 lot ni sehingga page yang ke-7. Jadi, bila page yang ke-7, maknanya kita ambil 7 page darab dengan 30 counter satu page. Okey, so dia jadi 210. Tapi hari ni, saya nak untuk video kali ni, saya nak tunjukkan kepada anda bukan 7 page. Saya ambil 5 page. Ini adalah cadangan. Kalau anda nak buat sehingga page 7 ke, page 10 ke, terpulang. Tapi nanti anda akan dapat jawapan. Kenapa saya pilih page 5 sahaja? Sebabnya adalah based on volume ni, nanti anda tengok sini, mungkin anda akan dapat jawapan. Saya tak boleh bagi jawapan sekarang. So saya ambil 5 page. Bila saya ambil 5 page, maknanya satu page 30 counter. Okey. Kat mana kita tengok, saya tunjukkan kepada anda. Okey, satu page yang pertama ini, dia list sebanyak 30 counter. So anda tengok dekat bawah ni, 30 counter. Kalau 5 page, 150 counter. Okey, so tinggal 150 sebab kita ambil 5 page sahaja. Okey? Nampak tak? Daripada 1200, okey, sehingga 150 counter. Banyaklah kurangnya, tapi 150 tu pun still banyak lagi. Nanti saya akan ajar macam mana nak tapis lagi. Okey, kenapa saya tunjukkan kepada anda? Okey, yang pertama sekali, kita macam saya akan ajak orang untuk pilih kaunter-kaunter yang syariah sahaja. Okey, sebabnya banyak sangat kaunter ni, 1230. So kita ambil yang syariah sudahlah. Okey, 903 kaunter. Kemudian saya ambil aktif yang volume sehingga page 5 page sahaja. Okey, so 5 page 150. Kenapa saya ambil yang aktif saja? Okey, macam ni Saya terang bagi anda faham lah. At least tak faham pun sedikit faham. Okey, saya ajak, saya ajar, okey, adalah dalam bentuk ataupun cara technical analysis. Kita ada dua tau, satu fundamental, satu technical. Apa yang saya nak kongsikan kepada anda ini adalah technical analysis. So bila kita mengkaji ataupun scan counter menggunakan technical analysis, maknanya kita tak kaji fundamental. So bila kita tak kaji fundamental, maknanya kita tak tahu counter tu buat apa. So bila kita tak tahu counter tu business apa,
kita kena fikir something. Contohnya macam mana kita nak pilih kaunter tu kalau kita tak tahu dia bisnes apa, betul? So caranya adalah macam ni. Contoh kalau kita pergi ke mana-mana contohnya. Kalau anda daripada KL contohnya pergi ke Langkawi. Saya bagi contoh yang mudah. Kita daripada KL contohnya nak pergi ke Langkawi. Okey. Kemudian bila sampai kat Langkawi ni kita nak makan. Okey. Kalau kita nak makan, saya nak tanya kepada anda, orang yang beragama Islam contohnya, adakah kita nak pergi makan kat kedai yang bukan Islam? Okey, tu reason dia syariah. Kemudian yang kedua, kalau kita tak tahu, banyak sangat kedai dekat situ, kita tak tahu nak pergi mana, melainkan kita Google contoh, makanan yang sedap di Langkawi, contohnya kita Google. Okeylah, dapatlah. Itu maknanya apa? Itu maknanya fundamental. Kita cuba mengkaji, kita cuba membaca. Tapi kita nak tengok based on graph. Maknanya dekat sini, saya nak tunjukkan kepada anda, kalau kita beralih kepada konsep, memilih kedai makan sekalipun tanpa kita Google kedai tu sedap tak sedap, of course kita akan tengok kedai yang ramai orang. So bila kedai yang ramai orang ni, kedai yang aktif lah, kedai yang volume tinggi, faham tak? Sama juga kita bawa ke konsep pemilihan kaunter yang kita tak tahu kaunter ni kaunter buat apa, bisnes apa. So kita tengok kaunter tu yang ramai orang masuk, faham tak? Yang transaksi yang banyak, volume yang tinggi. Okay, itu reason kenapa saya pilih kaunter-kaunter yang aktif. So harap at least faham lah kenapa kita pilih kaunter yang aktif. Sebab kita sekarang ni dalam topik pemilihan kaunter daripada sudut technical analysis. Okay, kalau kita sekarang ni berbincang berkenaan pemilihan kaunter daripada sudut fundamental, mungkin kita kena buat bacaan dan sebagainya. Tapi cara yang saya nak tunjukkan kepada anda ini adalah cara teknikal. So bila cara teknikal, lebih kurang macam ni lah. Tak follow 100% pun, at least tak bersetuju dengan apa yang saya cakap pun, at least inilah yang saya buat. Okay, dan saya dah lalui. Okay, itu yang kedua. Yang ketiganya, saya akan buat pemilihan mengikut harga. Okay, harga ataupun price lah. Okay, so mungkin nanti saya akan ambil harga di antara 20 sen hingga ke 80 sen. Kenapa? Mesti orang tanya. So sebelum orang tanya, saya jawab dululah. Sama jugalah macam kita pergi kedai makan lah kan. So kalau kita nak makan, of course kita pilih nak makan mengikut harga. So lebih kurang ni. Okay, dalam pemilihan saham, saya tak boleh lah relate sangat dengan kita pilih makan. Tapi saya nak beritahu, kebanyakan kaunter-kaunter yang nak menggunakan teknikal ini, dia lebih sesuai untuk kaunter-kaunter yang berharga sekian, iaitu 20 sen ke RM1 macam tu. Okey, kenapa bawah 20 sen tak digalakkan? Nanti anda akan dapat jawapannya. InsyaAllah sepanjang saya ajak ni, anda akan dapat jawapan kenapa tak boleh 20 sen ke bawah. Okey, bukan tak boleh, boleh tapi kurang sesuai. Kenapa di atas RM1 tak boleh? Bukan tak boleh, dia kurang sesuai. Kebiasaannya, kaunter-kaunter yang di bawah 20 sen ni dia dalam keadaan sideways. Okay, sideways, downtrend, sideways. So kita nak kaunter-kaunter yang uptrend. Kemudian di atas 80 sen ataupun di atas RM1 lah ya. Untuk technical dia tak apa nak accurate sangat. Dia tak apa nak tepat. Dia lebih kepada fundamental. Okay, so itu reason saya. Kemudian yang keempatnya, ini lebih kepada orang yang baru main saham. Okay, ini sangat penting lah. Sebab daripada dulu, memang saya akan tekankan topik ini. Okay, elakkan warrant. Kenapa? Yang pertama sekali, warrant ni orang selalu beli, suka beli, tapi dia tak tengok kepada expired date. Okay, dia tak tengok kepada maturity date. So, ramai yang saya jumpa, beli, kemudian jatuh, kemudian hold sampai expired, then burn. So, rugilah kalau buat kerja macam tu, faham tak? So, kalau dia dah lama sikit tak apalah. Itu satu. Yang keduanya, warrant dengan induk, dia akan follow induk. Okay, so saya hanya ajak induk saja, saham induk saja. Okay. Nanti kalau kita dah pilih harga ni daripada 20 sen ke 80 sen ni, saya rasa mungkin tinggal lebih kurang 40 kaunter lah. Lebih kurang lah 40 kaunter macam tu. Kita buang warrant mungkin tinggal 35 ke, lebih kurang lah. Ini tak tepat, nanti kita buat bagi tepat. Dan yang paling penting adalah ciri-ciri pemilihan kaunter yang kelima, iaitu kaunter uptrend lah. Mungkin saya tak sempat nak jawab ataupun saya lupa jawab nanti kenapa counter uptrend. Okey, saya jawab sekarang. Kenapa saya pilih counter uptrend dan saya sangat tekankan berkenaan dengan counter uptrend. Okey, yang pertama sekali saya
kaji based on technical. So technical saya tak kaji fundamental. So bila saya tak kaji fundamental, at least saya cari counter yang selamat sikit lah. So counter yang selamat ni adalah counter yang uptrend lah. Sebab dia turun macam mana pun nanti dia akan naik balik. Mungkin lambat sikit lah. Paling-paling lewat pun setahun 2 tahun dia tetap naik balik. Okay. Itu sebab dia kenapa saya pilih counter uptrend. Dan saya akan tunjukkan kepada anda nanti ke semua ini. Maknanya tinggal nanti maybe 10 counter sahaja. Dan 10 counter ni saya akan bawakan kepada anda cara nak beli, bila nak masuk, bila nak jual, cara monitor. Okey, faham? Okey, kemudian kita terus pergi ke ciri-ciri. Sekarang ni kita di dalam jangan pening lah, jangan tersasar jauh. Okey, sekarang ni kita berada di dalam tajuk ataupun topik bagaimana cara memilih counter. Ini adalah topik bagaimana cara memilih counter. Okey. So ini saya bawakan kepada anda terlebih dahulu ciri-ciri pemilihan counter daripada 1230 yang tersenarai di dalam Bursa Malaysia, di dalam laman web Bursa Malaysia. Kemudian saya tolak kepada counter-counter yang tak syariah tinggal 903 counter. Kemudian kita ambil yang aktif sahaja 5 page iaitu sebanyak 150 counter. Kemudian kita slot by price ataupun harga dia antara 20 sen ke 80 sen. Ini adalah harga cadangan. Nanti anda nak ubah tak apa, tak ada masalah. Dan saya nak tunjukkan cara yang agak mudah kepada anda macam mana kita nak list counter tersebut. Kemudian kita elakkan warrant dan saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak pilih. Okey, daripada 35 counter mungkin nanti kita akan kurangkan ataupun kita buat pemilihan sehingga menjadi 10 counter yang uptrend, dan 10 counter ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk buat pembelian. Okey. So kita terus pergi ke laman web Bursa Malaysia. Caranya adalah anda hanya copy manual daripada nombor 1 sehingga nombor 30. Jangan copy sampai hujung sini lah. Maknanya tak perlu copy sehingga 165. Just copy sehingga 175 sahaja. Okey, sebab apa? Nanti kalau copy sampai habis dia nak paste tak boleh. Tak percaya buat lah. Okey, tak percaya buat. So jangan copy sampai habis, copy dekat 175 saja. Kalau tak percaya buat sehingga 165. Okey. Dan copy dulu. Okey, copy kemudian anda paste. Jangan paste dekat A1 ni. Ni A1 lah nampak ni. A1. Ini ruangan A1. Kita pergi lah dekat C4 ke. Okay. Kemudian Ctrl V ataupun paste. Okay, dia jadi macam tu. Kalau kata kita copy sehingga habis. Okay, dia akan jadi macam ni. Saya tunjuk kepada anda kenapa. Okay, contoh saya copy sampai habis. Kadang-kadang okay, ada setengah laptop dia tak mau. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dia jadi panjang ke sana, dia tak ada ke bawah, dia panjang straight ke situ. So kalau timbul masalah tu, follow balik apa yang saya buat. Okey, laptop saya boleh ada laptop, setengah laptop sebab saya dah banyak pergi ajak orang apa semua, saya jumpa macam-macam jenis masalah. So saya kongsikan masalah tersebut supaya tak buat, kalau berlaku masalah tu, ini cara dia. Okey, kemudian ini kita dah copy paste daripada counter nombor 1 sehingga nombor 30. Okey, just terus pergi ke counter yang page yang kedua. Okey, daripada nombor 31 sehingga 60. Kemudian begitulah seterusnya sehingga saya dah buat siap dah. Okey, sehingga page 5 iaitu 150 counter. Okey, so nampak dekat sini ada 150 counter. Okey. Jadi daripada 150 counter ni saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak filterkan counter-counter. Yang pertama sekali kita just rename saja. Ini adalah counter. Okey, yang mana last done ini adalah kita ambil sebagai price lah. Last done, dia last harga dia yang tu. So kita ambil lah itu sebagai price dia. Yang lain-lain tak mau. So just klik dekat atas ni, delete daripada atas. Dia akan hilang lah. Delete. Okey. Yang C ni pun delete. Okey, yang lain ni pun tarik semua, just delete saja. Okey. So sekarang ni ada 150 counter. So dua benda ni apa yang perlu anda buat adalah pergi ke ruangan filter ni, klik saja filter. Okey, bila kita klik filter ni mana kita dah boleh kita boleh filter satu persatu kita nak macam mana. Okey. So kita berbalik kepada faktor pemilihan counter. 1230 dah, syariah dah. Kemudian kita sekarang ni sehingga kita dah sampai ke inilah. Jangan mamun lah. Kita sekarang ni berada di topik pemilihan counter. Bagaimana cara untuk memilih counter, ciri-ciri pemilihan counter. Sekarang ni kita berada di active volume. Maknanya kita dah copy dah tadi counter-counter yang aktif
yang ada volume sebanyak 150 kaunter, iaitu sebanyak 5 page. Sekarang kita kena ingat bahawa kita berada di 150 kaunter. So macam mana kita nak next? Okey, macam mana kita nak jadikan kaunter-kaunter 20 sen ke 80 sen sahaja? Okey, kita pergi ke next step, iaitu yang ketiga, kita pilih harga. Untuk pilih harga ni dulu saya pun pening juga, saya buang satu saya buang. Tak ya. Lalu kita filter saja. Okey. Kita filter ni, number filter, kemudian pergi ke between. Maknanya kita nak harga antara berapa ke berapa. So 0.2 hingga 0.2 tu 20 sen lah nah. 0.8. Okey, so just tekan OK. Bila kita tekan je, dia dah slot siap-siap dah. Okey, daripada 150 kaunter tadi tinggal 56. Nah, so sekarang ni tinggal 56 kaunter, bukan 40 nah. So tinggal 56, saya perbetulkan. Okey, so 56 kaunter. Jadi 56 kaunter ni adalah sekarang ni kita dah berada di, supaya tak pergi jauh nah, supaya tak tertinggal train. Tak pergi delay train pula. Okey. Okey, mana dia tadi? Okey, so sekarang kita berada dekat cara pemilihan kaunter ataupun ciri-ciri pemilihan kaunter di nombor 3. Okey, tinggal 56 kaunter. Macam mana boleh dapat 56? Just tengok kat bawah ni, dia tulis 56 daripada 150 yang kita record tadi lah. Okey, 56, banyak lah. Okey, banyak lagi kaunter 56. So apa perlu buat adalah, okey, so kita nak buang yang, kita pergi next step. Next step adalah elakkan warrant. Okey. So kita elakkan warrant. Mungkin lebih daripada 35. Nah, so cara nak elakkan warrant ni, kita buang kaunter-kaunter yang ada warrant. Contohnya kita tengok Malton WB. Bukan tak boleh beli Malton WB. Ini step yang saya nak tunjuk kepada anda nah. So nak beli boleh. Malton ni pun naik banyak kan. So tak apa, tak ada masalah. Okay, cuma nak bagi tahu di next WD dia akan tak ada lah dalam list nanti. Okay, Bikun WA dia akan hilang di dalam list nanti. Sebab apa? Sebab ciri-ciri yang saya letak ini untuk elakkan warrant. Tapi kalau anda jumpa kaunter induk tu okey, nak beli warrant boleh, tak ada masalah. Tengok expiry date dia bila. Okey, berbalik kepada ini. Anda perasan tak? Malton WB dia ada dash. Okey, di next WD dia ada dash. Apa-apa www, PA dan sebagainya, dia mesti ada dash. So kita buang saja filter yang ada dash. Maknanya kita ambil does not contain. Kita text filter does not contain. Kita tak mahu ada isi dash tu dekat situ, maka hilanglah ke semua kaunter-kaunter yang ada dash dekat itu. Maknanya tak ada lagi dah kaunter warrant dekat sini. Tak macam anda boleh double check dekat sini lah, daripada atas sampai ke bawah tak ada sebarang kaunter. Tak ada sebarang kaunter warrant lah. Okey. So hilang dah kaunter warrant. Sekarang ni tinggal 44 kaunter. Banyak juga 44 ni rupanya. Okey. So sekarang tinggal 44 kaunter. Okey, 44 kaunter ni lah nanti yang kita akan pilih. Okey, kaunter-kaunter uptrend sahaja sehingga menjadi 10 kaunter yang terbaik. Saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak pilih. Ingat satu kerja yang mudah ke? Okey, faham tak? Maksud saya, adakah saya main petik saja kaunter tu, saya main pilih, main ambil saja dan share kepada anda setiap bulan? Tak lah. Ini cara dia. Bukan satu cara yang mudah, tapi bila anda selalu buat latihan, selalu pilih, insya-Allah benda ni boleh jadi mudah. Tengok saja nanti kaunter tu dah boleh tahu ini dah boleh beli ke tak boleh beli. Okey, tengok saja kaunter ni boleh masuk dalam watchlist ke tak boleh. Itu yang paling penting. Okey, so saya stop dulu video setakat ni. Saya akan sambung video yang berikutnya sebab saya tak nak dalam satu video tu terlalu panjang. So ini ada lebih kurang 44 kaunter. Saya akan bawakan kepada anda macam mana nak pilih kaunter-kaunter ni. Daripada 44 kaunter tinggal jadi 10. Mungkin 10, mungkin 12 lah. Okey. Dan ke 10 kaunter tu nanti saya akan bawakan kepada anda macam mana kita nak buat pembelian. Saya akan ajak kepada anda teknik nak beli. Itu paling basic lah. Macam mana nak beli, tapi tak basic sangat lah. Tak basic sangat. Okey. So saya stop dulu video ni dan saya akan sambung next.